Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, insya-Allah untuk video kali ini kita akan bersama-sama belajar Pendidikan Islam tahun 5, iaitu berkaitan dengan sebuah tajuk ni yang memang tajuk ni agak menarik untuk kita belajar, iaitu bahaya sihir. Bahaya sihir. Baiklah, mari kita lihat. Mari kita lihat apakah itu sihir. Apakah itu sihir? Baiklah, kita lihat dulu berkaitan dengan dalil tentang pengharaman sihir. Kita memang tahu yang sihir ini merupakan hukumnya haram untuk kita amalkan. Haram maksudnya berdosa lah. Okey, baiklah, dalil daripada hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر. Muttafiqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, elakkan 7 perkara yang membinasakan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sihir. 7 perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, elakkan 7 perkara ni. Antaranya ialah sihir. Jadi apakah hukum sihir? Hukum mengamalkan sihir adalah haram dan dikategorikan sebagai salah satu dosa besar. Apabila dikatakan dosa besar, maka cara untuk menghapuskan dosa besar ini ialah dengan bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Senang ceritanya ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sihir ini merupakan dosa yang besar, bukan dosa kecil lagi. Dia merupakan dosa besar. Dia sama level dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baiklah, kita lihat dialog beberapa orang murid dengan Tuan Imam seorang ni. Okey, kita baca yang tajuk di atas ini, iaitu sihir merosakkan akidah. Akidah ni apa? Akidah ini adalah kepercayaan kita lah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun tahu kita ada 6 rukun iman. Antaranya ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, lihat pada nombor 1 dialog ini, katanya dalam buku ini, Tuan Imam, kami murid dari Sekolah Kebangsaan Taman Setia berhasrat menemu ramah Tuan Imam. Jadi Tuan Imam berkata, ya silakan. Ini nombor 2. Kita lihat mana nombor 3. Okey, murid-murid ni bertanya, apakah erti sihir? Jadi apakah erti sihir Tuan Imam? Jadi apa yang Tuan Imam jawab? Sihir ialah ikatan, jampi dan perkataan yang diucapkan, ditulis atau dibuat bentuk sesuatu. Sihir mendatangkan kesan dan akibat buruk terhadap tubuh, hati atau akal orang yang disihir tanpa menyentuhnya secara langsung. Sihir ni bahaya, sangat bahaya. Dia meminta pertolongan jin untuk merosakkan manusia. Merosakkan tubuh manusia, merosakkan hati manusia, merosakkan akal manusia itu sendiri, tanpa orang yang mengamalkan sihir itu tak menyentuh orang yang nak disihirkan. Bahaya. Okey, kita lihat dialog yang seterusnya, iaitu dialog nombor 5. Adakah sihir mengandungi unsur syirik? Boleh Tuan Imam memberikan contoh-contoh sihir? Apa yang Tuan Imam jawab? Ya, perbuatan sihir mengandungi unsur syirik. Syirik ni maksudnya kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud menyekutukan Allah ni macam mana? Kita menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan perkara hal-hal yang lain. Kita tak boleh samakan Allah dengan hal lain kerana Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan kita. Okey. Ahli sihir menggunakan syaitan sebagai perantaranya. Syaitan ni adalah sifat jahat lah. Jadi siapakah syaitan ini? Semestinya jin lah. Jin yang mempunyai sifat syaitan, iaitu sifat yang jahat. Dia menggunakan perantaraan
jin, syaitan ini untuk merosakkan manusia ataupun merosakkan musuh ataupun merosakkan orang-orang yang dibencinya. Okey, nombor 7. Contohnya Tuan Imam ni kata, contohnya sihir untuk menimbulkan kebencian, kasih sayang dan kesakitan. Ni contoh-contoh sihir lah. Okey, kita tiba-tiba kita rasa benci kepada seorang itu. Kalau macam isteri, suami tiba-tiba benci satu sama lain, asalnya bahagia, asalnya berkasih sayang, tetapi disebabkan sihir, maka mereka benci sesama sendiri. Tak elok, memang jahat sangat-sangat orang yang mengamalkan sihir ni. Kita lihat nombor 8. Terima kasih Tuan Imam. Kami akan membuat laporan dan sebarkannya di sekolah kami tentang kesesatan dan bahaya sihir. Okey, nombor 9. Sama-sama dan selamat maju jaya ya anak-anak. Okey, ini dialog berkaitan dengan sihir. Kita lihat pada muka surat yang seterusnya, muka surat 98. 98. Kesan perbuatan sihir dan tindakan menjauhinya. Okey, kesan perbuatan sihir dan tindakan kita untuk menjauhi sihir. Okey, kesan. Orang ramai dinasihati agar menjauhi perbuatan sihir yang boleh memberikan kesan dalam kehidupan. Antaranya yang pertama, merosakkan akidah. Macam saya cakap tadi, akidah ini merupakan kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita samakan, kita minta pertolongan selain pada Allah SWT, itu kita seolah-olah menyamakan Allah dengan hal-hal yang lain. Terutamanya kita ini meminta pertolongan kepada jin syaitan yang jahat. Kita minta pertolongan dia untuk kita menyakiti orang lain. Tak boleh. Haram hukumnya dan dosa besar. Yang kedua, mendorong sifat iri hati. Iri hati ni dengki lah. Dengki, cemburu yang tidak ada manfaat. Tak elok. Baik, yang seterusnya membazir wang dan masa. Membazir wang dan masa ni kadang-kadang kita, bukan kita lah, orang lain lah. Yang cuba untuk amalkan sihir, yang cuba minta pertolongan mana-mana orang yang mengamalkan ilmu sihir ni untuk menyihirkan orang lain. Itu membazirkan wang dan masa dia. Okey. Dan yang seterusnya, kita lihat pada bawah ni, menyuburkan sikap dendam dan permusuhan dalam masyarakat. Biasalah, orang yang mengamalkan sihir atau meminta pertolongan sihir ni, ahli sihir, dia sebenarnya dalam hatinya tu ada perasaan dendam, ada perasaan dengki, ada perasaan iri hati, dan dia sengaja untuk menimbulkan permusuhan kepada orang lain. Tak boleh. Baik, yang seterusnya, dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Dimurkai, semestinya dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sihir ini merupakan kategori dosa besar yang semestinya kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika kita melakukan amalan ni. Okey. Yang seterusnya, malas berusaha. Disebabkan kadang-kadang kita, orang lain lah, kalau buka perniagaan, dia nak perniagaan dia maju, dia mengamalkan sihir. Jadi bila amalkan sihir, macam-macam amalan dia buat, dia minta pertolongan untuk lariskan perniagaan dia. Itu adalah salah satu daripada amalan sihir. Yang seterusnya, hati resah gelisah. Ingat, orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan keburukan, hatinya tak bahagia. Hatinya ni ada rasa gelisah, ada rasa yang tak sedap hati. Maka kita elakkan daripada melakukan perkara-perkara ini. Okey. Baiklah, yang seterusnya, tindakan kita. Setiap Muslim hendaklah menjauhi perbuatan sihir. Antara langkah yang boleh diambil termasuklah yang pertama, mendalami ilmu agama. Orang yang mendalami ilmu agama, yang belajar ilmu agama, insya-Allah terhindar daripada perkara-perkara ini. Okey, nombor 2. Mengamalkan Islam dalam kehidupan. Islam ini mengajar kita untuk sentiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita amalkan Islam dari kita bangun tidur hingga kita tidur balik, insya-Allah kehidupan kita ni akan lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, berusaha dengan gigih untuk mencapai sesuatu. Kita kena ada usaha. Kita mohon kepada Allah, berdoa banyak-banyak. Kalau kita nak cemerlang, kalau kita nak berjaya dalam kehidupan, jangan amalkan perkara-perkara sihir ini, jangan amalkan amalan sihir. Kita usaha dengan bersungguh-sungguh dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, membanyakkan berdoa, memohon perlindungan daripada tipu daya syaitan.
Kita banyakkan berdoa, semoga kita semua ini di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak mudah tergoda dengan tipu daya syaitan. InsyaAllah. Baiklah, kita lihat pada muka surat yang seterusnya. Okey, itu sahaja. Ini tak ada apa. Ini ada aktiviti. Okey, kita baca nota kaki sikit. Kita hendaklah menjauhi perbuatan sihir kerana sihir boleh merosakkan akidah dan menyebabkan berlakunya permusuhan dalam masyarakat. Betul. Bila kita ini orang lain lah kan, mengamalkan sihir ini, dia ada perasaan dendam, iri hati macam saya cakapkan tadi. Jadi keharmonian, kebahagiaan dalam masyarakat itu akan pecah. Akan jadi huru hara. Okey, baiklah itu sahaja. Moga-moga ada manfaat kepada awak semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.